Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya rasa guna yang ni lagi terang. Okay. Kita akan fokus hari ini ialah sedikit teknik menjawab sebagai persiapan untuk menghadapi ujian pada minggu hadapan. Okey, Ustaz nak maklumkan kaedah ujian minggu depan. Okey, awak kena upload soalan ni dalam Telegram masing-masing lah. Kemudian jawab di kertas kajang. Jadi sediakan siap-siap lah kertas kajang. Kalau tak ada kertas A4 lah. Tapi saya rasa semua ada kertas kajang. Okey, jadi jawapan semua di kertas kajang. Kemudian masa menjawab ialah 1 jam 30 minit. Dan hantar 30 minit selepas ujian dilaksanakan. Jadi kena hantar tu macam mana? Cara hantar ialah awak snap jawapan awak tu. Snap satu muka. Jangan snap satu soalan, snap satu muka. Kemudian snap terpulang sama ada kalau ada cam scanner boleh guna cam scanner. Kalau tak ada guna snap biasa je. Dan pastikan jawapan yang awak tulis tu guna pen. Kalau pakai pensel nanti takut tak terang masa awak nak snap gambar tu. Okey. Baik, itu teknikal je lah. Okey, kemudian snap secara personal, jangan dalam grup. Personal maksudnya personal ke Ustaz. Okey, sebagaimana Ustaz dah maklumkan pada hari Isnin yang lepas, bentuk sedikitlah gambaran macam mana bentuk soalan SPM sebenar. Ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Namun untuk ujian yang kita buat kali ini, kita hanya uji bahagian A dan bahagian B saja. Bahagian C kita tak buat lah. Memandangkan masa yang diperuntukkan pun tak cukup. Satu lagi, bahagian C ni karangan. Ustaz pun belum ajar lagi macam mana nak bina karangan. Okay, so kita akan uji bahagian A dan bahagian B saja. Okay, apa tu bahagian A? Hello? Ya, ada nak tanya? Tak ada apa-apa, Ustaz. Okey. Okey, bahagian A ada 3 soalan, 3 pecahan soalan. Bahagian A 30 markah. Ada 3 pecahan. Nanti bahan ni Ustaz akan bagi dalam Telegram. Okey, soalan 1 menukar ayat. Ada 5 soalan kecil. Nukar ayat ni ada 5 soalan kecil. Okey. Soalan 2, soalan membuat ayat. Dia bagi arahan, buat ayat. Dan soalan 3, bagi contoh perkataan. Apa perkataan yang diminta nanti. Dan buat ayat daripada perkataan yang awak bagi tadi. Ini soalan sorof. Okey. Baik, nanti Ustaz berjelaskan satu persatu. Okey, kita pergi satu persatu. Maknanya setiap satu soalan ni ada 5 soalan pecahan. Setiap satu soalan ni ada 2 markah. So jadi 10, 10, 10, so 30 markah. Okey, kita tukar, kita tengok apa tips ataupun kaedah cara nak jawab soalan 1. Okey, tips menukar ayat ni. Yang ini latihan ni sebenarnya kita dah buat yang lepas. Hari minggu lepas kita buat latihan ni. Iaitu kita tukar daripada satu lelaki kepada ramai lelaki ataupun satu mana tukar tu. Okey. So kaedah dia atau tipsnya, kenal pasti 2 perkataan yang perlu ditukar. Okey. Step yang kedua, gunakan simbol
yang perlu ditukar dan kenal pasti kata ganti nama yang diperlukan bagi memudahkan anda melakukan langkah seterusnya. Okey, jadi arahan soalan tu dia akan guna ni. Mufrad muzakkar, musanna muzakkar, jama'atiz zukur, mufrad muannas, musanna muannas, jama'atil inas. Jadi kena tahu istilah-istilah ni. Okey. Mufrad muzakkar maksudnya satu lelaki. Musanna muzakkar dua lelaki, jama'ati zukur tiga ataupun ramai lelaki, mufrad muannas satu perempuan, musanna muannas dua perempuan, jama'atil inas okey, ramai perempuan. Okey. Jadi dalam arahan tu nanti awak kenal pasti ni. Jadi disuruh tukar kepada apa? Okey. Jadi nanti awak tulis simbol ni. Apa satu L3 ni? 2 L3 ni ini kaedah je. Tu pulang kepada awak supaya awak mudah nak lakukan langkah seterusnya. Okey, contohnya arahannya tukar kepada mufrad muzakkar. Maksudnya kita akan guna dhamir huwa. Ataupun tukar kepada musanna muzakkar, mana kita akan guna huma. Okey, kalau arahan soalannya khatib. Dia guna istilah khatib, mukhatab ni kita akan guna dhamir ni. Tapi kalau soalan hawil, okey ada yang baru masuk ni. Okey, kalau arahan soalannya hawil. Biasanya soalannya hawil, kita akan guna huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Tapi kalau soalannya khatib, mukhatab ni lah. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okey. Baik. Langkah seterusnya. Okey, contohlah. Kalau arahan soalannya tu tukar kepada 3L. Kita dah tulis simbol tadi 3L. So, perkataan pertama. Okey. Kalau perkataan yang perlu ditukar itu adalah isim. Jangan tak kenal isim dengan fi'il. Dia ada dua perkataan je. Biasanya satu isim, satu fi'il. Satu isim, satu fi'il. Kalau perkataan yang awak tentukan itu yang nak ditukar tu isim. Okey, contohnya awak dah buat simbol tadi 3L. Maka kita akan tukar perkataan itu dengan waw nun ataupun ya nun. Okey, bila nak guna waw nun? Ketika dia dalam keadaan marfu'. Maknanya di awal ayat, perkataan isim tu di awal ayat, dia fa'il, maka kita akan guna waw nun. Tapi kalau dia jadi maf'ulun bi, selepas huruf jar, kita akan guna ya nun. Okey. Kalau tukar kepada 3 perempuan, so dia tidak melibatkan waw nun ya nun, kita akan guna tukar alif ta. Okey. Itu kalau isim. Kalau fi'il. Ni kalau fi'il. Banyak kan ni sebenarnya awak hafal tasrif fi'il je. Kalau awak hafal tasrif fi'il, yang ini awak tak payah tengok pun. Ni kalau tak hafal tasrif fi'il, awak kena ingat yang ini. Kalau awak hafal tasrif fi'il, tukar kepada huwa. Contohnya zahabat tukar kepada huwa, zahaba. Okey. Kalau akhraju, tukar kepada huwa, jadi akhraja. Gitu je. Ni tasrif fi'il. Ini tasrif fi'il sebenarnya. Cuma Ustaz ringkaskan dalam bentuk jadual macam ini. Kalau hafal tasrif fi'il kita dah belajar. Daripada tingkatan 1 sampai dah tingkatan 3. So tasrif fi'il sangat penting. Untuk menjawab soalan ni lah. Okey, baik. Kalau fi'il mudhari', ni fi'il mudhari' ini Ustaz dah ajar masa bulan 4 hari tu. Masa kita bersemuka. Kalau fi'il mudhari', kalau fi'il mudhari' itu didahului dengan an, lan, li, kai, hatta. Okey. Maka fi'il mudhari' kan kalau kita tasrifkan dia, contohnya yazhabu, yazhabani, yazhabuna, ya tazhabu, huma tazhabani, hunna yazhabna. Hunna yazhabna. Maka apa jadi? Okey, kalau yazhabu jadi yazhaba. Kalau yazhabani, huma yazhabani, jadi yazhaba. Nunnya kan dibuang.
hum yazhabun. Nun dibuang. Ini Ustaz dah ajar masa bersemuka. Senang aja. Yang ada nun buang. Kecuali hunna. Nunnya dikekalkan. Nampak? Ni kan ada nun. Semuanya kena buang. Okey, boleh? Okey. Kalau sama juga, kalau fi'il mudhari' itu didahului dengan lam ataupun lamma ataupun la. Sama juga dibuang nunnya. Okey. Ni kita akan guna ni. Okey, kalau dhamir mutasil ni duduk dekat isim. Kat ujung isim tu kan biasanya. Ismuhu, ismuka, ismi tu kan. Tu dipanggil dhamir mutasil. Contoh tadi kita tukar 3 lelaki kan. Okey, kita akan jadi ismuhum. Faham tak maksud saya? Contohnya kalau awak dah tentukan tadi rumus dia. Contohnya kita nak tukar kepada 3L. Kalau lelaki ditambah waw nun kalau isim. Kalau fi'il hanya melibatkan ni je. Barisan ni je. Yang lain-lain tu awak tak boleh. Tak payah tengok. Hanya yang 3L je. Kalau fi'il madhi tambah waw alif. Kalau fi'il mudhari' yang tak ada an lan izan an lan li kai hatta lam lama yazhabuna. Tapi kalau fi'il mudhari' itu ada an kat depannya atau ada lam, buang. Okey, kalau dia melibatkan dhamir guna hum. Okey. Itu kalau soalan hawil. Kalau soalannya khatib guna dhamir antum lah. Yang 3L ni. Ni. Antum. Zahabtum. Fi'il amarnya izhabu. Fi'il mudhari'nya tazhabuna. Tapi kalau ada an lan li buang nun. Tazhabu. Ada lam tazhabu. Okey, dhamirnya jadi kum. Okey, ni dia punya CP-nya. Okey, ini contoh cara menjawab. Ini contoh soalan. Latihan ni awak dah buat. Yang lepas dah usah dah tanda. Okey, teknik dia macam ini. Okey, dapat arahan soalan. Kalau hawil awak gariskan atau awak bulatkan. Ni bagus Ustaz bagi contoh lah. Ustaz bulatkan hawil dengan Ustaz bulatkan mufrad muzakkar. Hawil maknanya kita akan guna wa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ingat. Kalau tu soalannya khatib, dekat depannya khatib, kita akan guna anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Okey, baik. Kita gariskan mufrad muzakkar. Okey, mufrad muzakkar ni berapa? 1 lelaki. Okey. 1 lelaki. Okey, kita tulis atas ni 1 lelaki. 3 ni apa Ustaz? 3 ni maksudnya ialah huwa. Kita akan guna huwa. Kita tak guna anta. Kata ganti nama ketiga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Okey. Itu step pertama. Step kedua, setiap soalan ni awak cari mana perkataan yang perlu ditukar. Tadi Ustaz dah bagi tahu awal-awal lagi hanya 2 saja. Iaitu hum, 1 isim ataupun dhamir, 1 lagi fi'il. So kita gariskan siap-siap. Macam ni Ustaz bulatkan. Hum dengan syarahu. Fasahat dengan mumarridah. Zaba'in dengan ishtarau. Mu'allimah dengan rabbat. Tabibat dengan istarahna. Okey, yang lain-lain ni tak payah tukar. Dia tak melibatkan pun. Okey, dah gariskan semua. Barulah kita tulis jawapannya macam ini. Kan kita melibatkan dhamir huwa semua kan? Semua jadi lelaki satu. So jadi huwa syaraha. Fasahat kan perempuan jadi fasaha. Fahasa. Fahasat perempuan jadi fahasa. Mumarridah kan perempuan jadi 1 lelaki tadi mumarridu. Zaba'in ramai lelaki jadi az-zubban. Okey, ishtarau jadi ramai lelaki kan? Jadi 1 huwa jadi ishtara. Muallimah ramai 1 perempuan, tukar kepada 1 lelaki al-muallimu. Rabbat 1 perempuan jadi rabba. At-tabibatu ramai perempuan jadi at-tabibu. Istarahna jadi istaraha. Okey. Ini contoh soalan yang pertama.
Ingat step dia. Tandakan apa arahan dia. Hawil ke khatib. Kalau hawil, huwa huma hum, hiya huma huna. Tapi kalau khatib, anta antuma antum, anti antuma antuna. Kemudian gariskan arahan yang dia nak. Mufrad muzakkar maksudnya satu lelaki. Okey. Itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Membuat ayat. Dia bagi satu arahan, bina satu ayat. Okey. Okey. Pelajar dikendaki membina ayat berdasarkan tajuk-tajuk tata bahasa yang dipelajari. Okey, pelajar amat digalakkan menghafal satu contoh ayat bagi setiap satu tajuk. Ustaz dah bagi ayatnya hari Isnin hari tu. Ni Ustaz dah senaraikan tajuk-tajuk tingkatan 4. Dan contoh ayatnya. Macam banyak tapi sebenarnya ada teknik nak hafal. Awak tengok macam banyak tapi sebenarnya tak banyak. Kalau awak faham teknik dia, sekejap je hafal ni. 5 minit je hafal. Okey, contoh Mubtada marfu'. Ni at-talibu mujtahidun. Ataupun kalau nak guna perempuan, at-talibatu mujtahidatun. Khabar marfu'. Ayat yang sama juga sebenarnya. At-talibu mujtahidun. Ataupun at-talibatu mujtahidatun. Terpulang lah. Sama ada nak guna lelaki atau perempuan. Okey, isim kana. Ayat yang sama tadi sebenarnya. Cuma ditambah kana dekat depan. Dan dibariskan atas pada mujtahidan. Ayat yang sama. Cuma kat sini je dia tukar. Mujtahidan. Okey. Khabar kana, ayat yang sama dengan isim kana. Benda yang sama lah sebenarnya. Cuma ini isim kana yang Ustaz gariskan. Yang Ustaz gariskan yang bawah ni khabar kana. Okey. Inna. Inna. Jumlah fiha isim inna. Ayat yang sama. Ayat yang sama tadi. Cuma tambah inna. Cuma bariskan atas pada talibah. Kalau kana talibu. Tapi kalau inna talibah. Okey, mujtahidun. Kalau kana tadi mujtahidan. Kalau inna mujtahidun. Dia silang aja. Nampak tak? Mudah aja. Kalau khabar inna, ayat yang sama dengan ni lah. Sebab dia ini isim inna, ini khabar inna. Jadi 6 ayat ni satu. Awak hafal satu talib mujtahid, dah dapat 5 ayat yang lain. Okey. Kemudian jumlah fiha fi'il mabni lil ma'lum. Fi'il mabni lil ma'lum ni maksudnya fi'il biasa, kataba. Fi'il yang biasa, kataba. Kataba talib ad-dars. Ustaz guna ayat yang sama dekat dengan awak. Kataba talib ad-darsa. Okey, kalau mabni lil majhul, okey, fi'il tu kutiba. Tadi kataba, dia kutiba. Ini Ustaz dah ajar ni, sebelum muka. Cuma Ustaz bagi contoh ayat ni. Kataba. Ini kutiba ad-dars. Dibuangnya at-talib, jadi ad-dars jadi naib fa'il. Okey, jumlah fiha fa'il, ayat yang sama dengan mabni lil ma'lum. Jumlah fiha naib fa'il, ayat yang sama dengan mabni lil majhul. Jumlah fiha maf'ulun bih, ayat yang sama dengan mabni lil ma'lum. Jadi 3 ayat ni sama je, cuma arahannya berbeza. Mabni lil ma'lum, fa'il dengan maf'ulun bih adalah ayat yang sama. Okey, boleh? Naib fa'il dengan mabni lil majhul juga ayat yang sama. Maknanya kalau arahan ni pun ayat yang sama, arahan ni pun guna ayat yang sama. Okey. Ini selesai. Satu part. Ni tadi satu part, ni satu part. Okey. Fi'il mudhari' pula. Kalau ayat tu dia minta fi'il mudhari'. At-tulab yadrusuna. Ni kalau fi'il mudhari' marfu'. At-tulab yadrusuna al-lughatal arabiyyah. Okey. Kalau fi'il mudhari' tu mansub. Mansub. Contohnya bilan. Okey. At-tulab al-mutakasilun lan yanjahu. Lan ni maksudnya tidak.
Pelajar-pelajar yang malas tidak akan percaya. Okey, lam. Lam maksudnya tidak. Tidak selama-lamanya. At-tulab yalam yadrusu. Asal patutnya kan yanjahuna. Tulab yanjahuna. Tapi sebab ada lan, nunnya kan dibuang. Ni pun sama. Yadrusuna asalnya. Tapi sebab ada lam, jadi yadrusu. Ni dua ayat yang berbeza lah. Tapi ayat ni dekat dengan awak. Okey, kalau arahannya fi'il, jumlah fiha tarkib idhafi. Tarkib idhafi. Talibul madrasati mujtahidun. Sama dengan ayat macam ni tadi. Cuma ustaz tambah madrasati. Kalau tarkib na'ti, at-talibu al-madrasiyu mujtahidun. Apa beza talib madrasah dengan at-talibul madrasi? Yang ini tak ada alif lam, yang ini ada alif lam. Yang ini ditambah ya dekat hujung dia. Itu tarkib na'ti. Ini tarkib idhafi. Okey. Kemudian kita belajar nombor. Okey, nombor 3 sampai nombor 9. Dia punya ma'dudnya nombor yang belakang ni, benda yang dibilangnya. Jadi mudhafun ilaih fil fasli arba'un tullabin. Dalam kelas ada 4 orang pelajar. Okey, kalau ada murakab ni nombor 11 sampai nombor 19. Okey, nombor 20 sampai nombor 1000 nanti kita akan belajar tingkatan 5. Tingkatan 4 kita belajar 1, 2, 3 sampai 10, kemudian 11 sampai 19 sahaja. Okey. Tingkatan 5 tu banyak tapi senang kaedah dia. Tingkatan 4 ni sikit tapi kaedahnya yang kadang-kadang anak-anak ni keliru. Budak-budak ni keliru sebab kaedah dia tu. Sikit tapi dia keliru. Kalau tingkatan 5 nanti dia banyak tapi dia senang. Okey, dan akhir sekali tajuk istisna illa. Hadarat tulab illa. Illa ni maksudnya kecuali. Semua pelajar hadir kecuali talib, seorang pelajar ilal madrasah. Okey, hafalkan ayat ni untuk memudahkan. Okey, ni contoh soalannya macam gini. Contoh soalan, jumlah fiha mubtada' marfu' bid-dhammah. Kita guna ayat tadi lah. At-talibu mujtahidun. Tak payah baris pun tak apa. Tak payah bariskan. Okey, 2. Jumlah fiha mubtada' marfu' bil waw. Sudah pula. Apa pula marfu' bil waw? Senang je sebenarnya. Tambah waw nun pada mubtada'nya. Jo, at-talibu mujtahidun. Okey, jumlah isim kana. Isim kana tu marfu'. Marfu' bil alif pula. Sama juga tadi. Kana talibu mujtahidan. Tapi ustaz tambah talibani mujtahidaini. Okey, jumlah fiha naib fa'il. Kutiba ad-dars. Ayat tadi kan. Dan akhir sekali jumlah mubtada. Ni yang nanti awak potong. Jumlah mubtada ni potong. Mubtada ni bukan mubtada. Patutnya jumlah fiha mustasna bi illa. Hadarat tulab illa taliban ilal madrasah. Semua ayat-ayat ni ustaz ambil daripada ayat sini. So awak apal ayat ni boleh menjawab soalan ni. Sebab tu tadi pelajar amat digalakkan menghafal satu ayat contoh bagi setiap satu tajuk tata bahasa untuk membolehkan pelajar menjawab soalan bahagian ini dengan baik. Okey, itu soalan 2. Baik, ada yang baru masuk. Okey, kita sambung soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga ialah dia minta contoh, satu contoh dan daripada contoh tu buat ayat. Okey, contoh apa tu Ustaz? Okey, contoh dia bagi wazan, kemudian dia suruh kita datangkan contoh wazan yang diberi. Kemudian wazan contoh yang awak bagi tu jadikan ayat. Okey, contoh soalannya macam gini. Okey. Ini contoh soalannya. Had misalan likulli waznin min al-awzan al-atiyah thumma da'hu fi jumalin mufidatin min indika. Datangkan contoh daripada wazan yang diberi, kemudian buat ayat. Ni yufa'ilu, kita dah belajar. Kita dah belajar wazan-wazan ni semua.
Setiap perkataan tu kan ada wazannya. Yufa'ilu, af'ala, maf'ul. Ini contoh soalannya. Okey, sekarang ni macam mana kita nak buat? Okey. Jadi kenal pasti dulu wazan tu isim ataupun fi'il. Sebab tu Ustaz bagi contoh tadi. Ustaz bagi teknik dia. Awak tulis dulu. Yufa'ilu fi'il. Af'ala fi'il. Maf'ul isim. Yastaf'ilu. Okey. Isim. Mufa'il isim. Macam mana nak tahu dia isim fi'il? Senang je. Kalau biasanya kalau kata nama, kalau wazan tu didahului dengan mim, didahului dengan mim, biasanya dia isim. Tapi kalau didahului dengan ya, didahului dengan alif, didahului dengan ya, ataupun ta, kan? Kalau perempuan kan ta kan, didahului dengan ta, itu adalah fi'il. Senang aja. Okey, kemudian datangkan satu contoh daripada wazan tadi, kemudian buat ayat. Macam mana nak buat ayat? Okey, kalau dia isim, buat jumlah ismiyah. Kalau dia fi'il, buat jumlah fi'liyah. Okey. Ni kalau awak tak faham lah apa yang awak bagi. Ini kaedah tu nanti. Okey, contoh. Contoh macam gini. Ni Ustaz bagi contoh jawapan. Yufa'ilu, Ustaz bagi contoh yujahidu. Dia fi'il kan tadi? Okey, so macam mana nak buat ayat dia? Jadikan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah apa yang perlu ada? Ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Cukup. Kemudian nak tambah pelengkap dia, terpulang. Pelengkap dia sama ada maf'ulun bih ataupun huruf jar. Okay, contoh, yujahidu maksudnya bersungguh-sungguh. Yujahidu talib fid dirasah. Bersungguh-sungguh pelajar dalam pelajaran. Buat ayat pendek-pendek je, jangan buat ayat panjang-panjang. Okey. Akrama, af'ala, fi'il. Ustaz bagi contoh, af'ala. Akrama. Ayatnya, fi'il, fa'il. Akrama talib. Mu'allimahu. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Okey, kalau isim, macam mana nak buat isim? Buat mubtada' khabar je. Contoh maf'ul, Ustaz bagi contoh maktub. Okey, ayat dia apa? Alkitab, mubtada', maktub, khabar. Dah cukup. Jangan buat panjang-panjang. Bila panjang, nanti banyak salah grammarnya. Okey. Yastaf'ilu, Ustaz bagi contoh, yastaghfiru. Yastaghfiru talib Allah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Okey, mufa'il, muallim, mudarrib. Ada fi'il, ada mubtada', ada khabar. Huwa muallim. Lagi senang ni. Huwa muallim. Pendek je ayat dia, tapi betul. Okey, boleh. Yang penting awak kenal pasti sama ada fi'il ataupun isim. Kemudian datangkan satu contoh yang mudah-mudah. Jangan awak cari perkataan yang susah-susah. Perkataan-perkataan yang hampir dengan awak. Awak dah 3 tahun belajar bahasa Arab, takkan tak ada perkataan-perkataan yang paling hampir dengan awak. Akroma, contohnya azhaba. Yufa'ilu kalau selain pada yujahidu, apa? Maf'ul. Maf'ul, maktub, marfu', mansub, majrur, ma'kul. Yastaf'ilu, yastakhdimu. Okey, mufa'il, muallim, mudarrib. Apa lagi? Mudarris, macam-macam. Okey. Baik. Settle soalan bahagian A. Okey.